Okey, Assalamualaikum semua. Okey, pelajar-pelajar semua, anda boleh dengar saya? Okey, pelajar-pelajar semua dapat tengok skrin? Jelas? Jelas. Okey, saya minta pelajar gunakan mic ya untuk bagi feedback kepada saya ya. Sebab saya akan buka skrin ini. Okey. Alright. Okey, di sini adalah bab 3 ya. Dalam bahasa Melayu, okey, topik bahasa Melayu untuk tingkatan 3 ini, okey, ada topik yang menghendaki pelajar membuat pemindahan maklumat. Ini adalah bawah bab 3 topik pemindahan maklumat. Okey. Okey, saya kenalkan bagi pengenalan dahulu ya. Dalam aspek pemindahan maklumat, terdapat 3 bentuk soalan yang boleh dikemukakan. Okey. Soalan yang dikemukakan ialah dalam bentuk satu dalam bentuk ulasan, ataupun yang kedua dalam bentuk ringkasan, dan yang ketiga dalam bentuk rumusan. Okey, anda akan diberi mana-manalah, sama ada ulasan, anda diminta untuk menjawab soalan sama ada ulasan, ringkasan ataupun rumusan. Okey, kita lihat pada ulasan dahulu ya. Okey, bagi soalan bentuk ulasan, satu bahan rangsangan akan diberikan. Murid-murid dikehendaki untuk menulis ulasan berdasarkan bahan rangsangan tersebut. Contohnya, lihat iklan di bawah dengan teliti. Berdasarkan maklumat terdapat dalam iklan tersebut, tulis ulasan yang panjangnya ... ya. Dia itu contoh soalan untuk ulasan ya. Boleh faham semua? Pelajar biasa kan dapat soalan yang berbentuk ulasan kan? Awak suka tak soalan ni? Dia akan bagi gambar, jadual ataupun dalam bentuk grafik. Dia suruh anda buat ulasan. Okay, nanti saya bagi contoh pada para pelajar. Mungkin malam ini kita akan bincang tentang ulasan sahaja. Okay, bahan rangsangan berbentuk petikan. Okay. Yang pertama boleh jadi dalam bentuk iklan, okay, gambar dan sebagainya. Okey, bahan rangsangan berbentuk petikan bagi soalan ringkasan dan rumusan. Okey, manakala grafik berbentuk foto, jadual, rajah dan sebagainya akan diberikan bagi soalan ulasan. Okey, ringkasan, ini adalah ringkasan. Saya mungkin malam ni kita cerita tentang ulasan dahululah. Okey. Mungkin saya boleh bagi pengenalan ya, ada 3 ni kan, ulasan, ringkasan dan rumusan. Kita bagi pengenalan dulu tapi detail saya akan cerita tentang ulasan sahaja. Okey, cuba kita berkenalan pula apa yang dimaksudkan dengan ringkasan. Ringkasan bermaksud mengambil isi-isi penting daripada sesebuah petikan dan menulisnya semula dalam satu perenggan. Itu yang dinamakan ringkasan. Kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil summarize, kan? Summarize. Dalam bahasa Malaysia disebut sebagai ringkasan. Sebab anda diberi satu petikan yang panjang dan anda kena cari poin-poin penting untuk
ringkaskan, tapi dia punya idea tu memang padat dalam tu kan. Okey. Seterusnya, ringkasan bermaksud mengambil isi-isi penting daripada sesebuah petikan dan menulisnya semula dalam satu perenggan. Yes. Anda kena buat satu perenggan sahaja untuk ringkasan. Ulasan lain Ulasan tadi lain. Ini adalah ringkasan. Buat dalam satu perenggan sahaja. Okey, bagi soalan untuk ringkasan, satu petikan akan diberikan. Murid-murid diminta untuk menulis sebuah ringkasan berdasarkan kata kunci yang diberikan dalam arahan. Okey, ini menarik ya. Biasanya pelajar-pelajar kan dia pakai tulis je apa semua benda yang nak. Sebenarnya anda kena tengok soalan yang diberikan. Contoh kat sini awak boleh lihat, baca petikan di bawah dengan teliti. Ini contoh dia. Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan tentang faedah-faedah melancong di negara sendiri. Awak kena tengok apa yang dia nak. Kalau awak tulis benda yang dia tak nak, buang masa. Dan markah dia potong. Okey, awak kena kenal pasti apa soalannya yang sebenar. Jadi dalam soalan ini dia nak apa dia? Faedah-faedah melancong di negara sendiri. Panjang ringkasan anda hendaklah ... Okey, dia suruh anda tulis mengikut beberapa patah perkataan yang dikehendaki. Okey, itu tentang ringkasan. Okey, kita pergi pada bahagian yang ketiga. Okey, awak tengok kan, bahagian pertama tadi saya cerita pasal ulasan. Bahagian yang kedua saya pergi bahagian ringkasan. Dan sekarang saya pergi bahagian yang ketiga, iaitu rumusan. Okey. Bagi soalan bentuk rumusan, satu petikan diberikan. Dia bagi petikan macam yang pertama ulasan dan juga ringkasan ada petikan. Murid diminta untuk menulis satu rumusan berdasarkan petikan tersebut. Contoh, baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis satu rumusan yang panjangnya ... Okey. Nampak sama ke rumusan dengan ringkasan? Nampak macam dekat-dekat sama je kan? Alright, cuba kita tengok apa beza dia. Nombor 7 saya baca nombor 7. Bagi soalan ringkasan atau rumusan, okey, sebab tu saya kata ada persamaan antara ringkasan dan rumusan. Murid-murid digalakkan untuk menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Kalau boleh, guna ayat sendiri. Sebenarnya, awak boleh combine dua ayat dalam petikan jadi satu ayat ringkas. Faham tak? Awak tengok, sebab awak nak ambil idea-idea yang penting saja, awak boleh gabungkan idea yang datang daripada ayat yang berbeza tu, gabungkan jadikan satu ayat, boleh. Dan awak bentuk ayat anda sendiri, tetapi idea asal tidak lari tetap ada di situ. Boleh faham tak? Boleh? Boleh. Boleh okey. Nombor 8, panjang ringkasan ataupun rumusan, murid-murid hendaklah tidak melebihi 100 patah perkataan. Okey, panjang ulasan murid-murid adalah antara 80 hingga 100 patah perkataan. Jadi awak tengok rumusan dengan ringkasan ni dia sangat terhad. Sangat terhad berbanding dengan apa dia tadi, yang mula-mula tadi. Yang mula-mula tadi apa? Ulasan. Ringkasan dengan rumusan ni dia terhad. Sebab tu awak kena cari poin-poin penting dan gabungkan dengan membina ayat kamu sendiri. Awak boleh faham? Okey Nombor 9.
Masa yang dicadangkan untuk menulis ringkasan ataupun rumusan adalah 15 minit. Wah, kena expert ni. Kena cepat, kenal pasti idea-idea penting dalam petikan yang diberikan. Okey, boleh faham ya? 15 minit saja anda diberikan. So maknanya cari idea 5 minit, 10 minit tulis. Boleh tak buat macam tu? Okey, kita cuba. Kita kena buat banyak latihan ya untuk ini ya. Okey, dalam nota yang saya berikan pada anda, saya ada bagi banyak contoh-contoh ya untuk setiap satu. Okey, untuk setiap satu. Ulasan, saya bagi contoh untuk rumusan dan juga untuk ringkasan. Saya bagi banyak contoh. Okey. Nombor 10, markah yang diperuntukkan untuk bagi soalan pemindahan maklumat ialah 15 markah. Okay, 15 markah untuk soalan yang berbentuk pemindahan maklumat. Okey, kita pergi pada 3.2.1. Ini lebih detail ya tentang ulasan. Senang, awak mudah nampak tak? Clear? Jelas? Jelas. Malam ini saya akan ceritakan pada kamu tentang ulasan sahaja dan contoh-contohnya. Okey, cuba tengok ya. Cara menjawab soalan pemindahan maklumat yang berkaitan dengan ulasan. Okey, yang pertama. Yang pertama apa dia kata awak kena buat? Teliti dan fahami bahan rangsangan dan maklumat yang diberikan. Yang ni gambar rajah, betul tak? Okey, gambar rajah, iklan dan macam-macam lagi lah yang dia akan bagi pada kamu untuk kamu beri ulasan. Disuruh kamu teliti dahulu dan fahami bahan rangsangan tersebut. Dan juga ada juga yang diberi dalam bentuk maklumat, ya, dalam bentuk perkataan. Itu lagi mudah untuk awak buat ulasan ya. Okey, nanti kita tengok contoh ya lepas ni. Okey, yang kedua. Baca arahan soalan dengan teliti dan fahami kehendak soalan. Okey ya, awak kena baca arahan dengan sebaik-baiknya, baca arahan apa yang soalan tu nak dan juga fahami kehendak soalan tersebut. Sebab apa? Mungkin dia tanya, soalan tu menghendaki anda buat satu perkara lain tetapi anda faham sebaliknya dan buat menjawab perkara-perkara yang tidak diminta. Awak jawab benda lain. Soalan tanya lain, awak jawab benda lain. Okey ya? So awak kena teliti arahan dan juga faham kehendak soalan. Macam tadi ya, faedah tadi kan. Awak kena kenal pasti ya tu ya. Okey, nombor 3. Analisis maklumat dalam bahan rangsangan yang merupakan isi-isi tersurat. Okey, isi-isi tersurat, kadang-kadang awak boleh tengok bahan-bahan ulasan itu dia ada bagi you macam berapa perkataan yang boleh bagi idea kepada kamu. Okey, isi-isi yang tersurat. Dan juga kemudian fikirkan isi-isi tersirat daripada isi-isi tersurat tersebut. Awak tengok gambar tu kan, awak boleh lihat isi yang tersirat. Daripada apa yang awak faham tu, awak boleh huraikan lagi dalam bentuk isi-isi yang tersirat. Isi yang tersurat, awak kembangkan lagi dia kepada isi-isi yang tersirat. Okey. Nombor 4. Ada faham tak yang ini? Nombor 3 faham ke? Awak faham ke nombor 3? Tengok rangsangan tersebut. Okey, apa yang awak nampak? Mungkin awak nampak warna, awak nampak bentuk, awak nampak perkataan yang diberikan.
Lepas tu dapatkan idea yang tersirat. Okey. Di sebalik yang tersurat tadi. Okey, yang keempat, tulis ulasan dengan binaan yang berikut. Okey, tulis ulasan dengan binaan yang berikut. Okey, awak kena ada 3 benda ni wajib ada ya. 1, pendahuluan. Okey, macam pengenalan dahulu. Mungkin awak boleh kat sini macam pengenalan, introduction kan. Pengenalan. Saya ngajar bahasa Melayu ni. Okey, pendahuluan dahulu. Pendahuluan mungkin awak bagi takrifan. Okey, takrifan, makna, apakah sesuatu perkara tersebut. Lepas awak bagi pendahuluan, komen apa-apa pendahuluan, baru awak pergi pada isi-isi yang penting. Awak boleh gariskan isi-isi yang penting. Biasanya sekurang-kurangnya 3 isi penting, sekurang-kurangnya. Okey. Alright, yang ketiga 4C ya. Penutup ataupun kesimpulan. Kena ada penutup ataupun kena ada kesimpulan. Right, pendahuluan, isi sekurang-kurangnya ada 3 isi dan kena ada kesimpulan. Okey, ataupun penutup. Nombor 5. Okey, jelas nombor 4 jelas untuk ulasan? Jelas. Jelas ya? Okey, seterusnya dalam ulasan, okey yang kelima, pendahuluan ulasan haruslah ditulis dalam satu ayat yang ringkas mengenai tema bahan rangsangan. Okey, saya ulang balik. Pendahuluan ulasan, ini 4A tu kan? Okey, haruslah ditulis dalam satu ayat yang ringkas mengenai tema bahan rangsangan. Ayat ringkas mengenai tema bahan rangsangan. Mungkin bahan rangsangan tu ada kaitan dengan bangunan bersejarah. Ataupun bahan rangsangan itu ada kaitan dengan apa dia? Contoh faedah melancong ke apa dia? Di dalam negara. Tadi ada contoh tersebut kan. Okey. Jadi awak buat satu ayat ringkas mengenai tema bahan rangsangan tersebut. Nombor 6. Dia kata apa pendahuluan satu ayat. Okey. Pendahuluan haruslah ditulis dalam satu ayat ringkas. Satu ayat dia nak mengenai tema bahan rangsangan tersebut. Okey, nombor 6. Dapat semua? Dapat. Dapat ya? Okey, nombor 6. Isi-isi ulasan haruslah. Okey, apa yang awak kena buat ni mencakupi isi tersurat yang diambil secara langsung dari bahan rangsangan. Okey, mencakupi isi tersurat. Apa yang nampak lah. Tersurat tu apa yang nampak. Apa yang boleh dibaca, apa yang boleh dilihat. Okey, mencakupi isi tersurat yang diambil secara langsung dari bahan rangsangan. Okey, isi ulasan juga haruslah sepatutnya mengandungi isi tersirat yang diperolehi secara tidak langsung daripada isi yang tersurat. So maknanya kan, yang tersurat tu yang nampak, yang tersirat tu awak sendirilah yang kena ulas. Faham ke tak? Yang tersirat tu awak sendiri kena ulas berpandukan isi yang tersurat. Maknanya isi yang tersirat ni ayat kamu sendiri ya. Mungkin contoh. Betul tak? Daripada yang tersurat tadi awak bagi contoh, awak bagi apa lagi? Huraian yang lebih lanjut ya. Okey? Jadi isi tersirat
dikeluarkan daripada isi yang tersurat melalui contoh-contoh yang kamu boleh berikan. C. Isi tersurat dikemukakan terlebih dahulu, kemudian diikuti isi yang tersirat. Maknanya awak kena sebut isi yang tersurat dahulu. Barulah huraikan lagi dalam bentuk yang tersirat tadi beserta dengan contoh-contohnya. Yang ni idea awak sendiri yang tersirat tu kan. Okey, faham ya? Dan yang 6D, dihubungkan dengan penanda wacana yang sesuai. Dihubungkan dengan penanda wacana yang sesuai. Maksudnya awak hubung kaitlah idea awak tu antara satu sama lain. Maknanya kena sebut dulu yang tersurat, baru keluarkan yang tersirat daripada yang tersurat. Maknanya yang tersurat tu katalah at least idea awak ada berapa 3 point kan. So tersirat keluar daripada point-point tu seterusnya. Maknanya awak exaggerate lagi. Awak kembangkan lagi idea awak dengan contoh-contoh daripada yang tersurat tadi. Boleh faham? Boleh ya? Okey, nombor 7. Kesimpulan ataupun bahagian penutup ulasan haruslah menggambarkan idea daripada keseluruhan ulasan tersebut. Kesimpulan adalah menggambarkan keseluruhan idea ulasan tersebut. Maknanya kalau awak ulas satu, ulasan kedua, ulasan ketiga, dekat kesimpulan tu awak sebut ulasan pertama, kedua, ketiga, ulas balik. Simpulkan balik. You faham tak? Simpulkan balik idea-idea anda daripada ulasan pertama, ulasan kedua, ulasan yang ketiga. Buat kesimpulan daripada apa yang awak telah bincangkan dalam isi-isi tadi ya. Isi maksud yang tersurat dan tersirat tadi. Itu dalam kesimpulan. Boleh faham semua? Okey, kali nombor 8. Murid haruslah ingat untuk menulis. Okey, murid haruslah ingat untuk A, menulis ulasan dalam satu perenggan sahaja. Awak tengok pendahuluan satu perkataan, betul tak? Tengok dia tadi kan dia sebut pendahuluan satu ayat ringkas mengenai tema bahan rangsangan. Saya baca kat nombor 5 tu. Pendahuluan satu ayat. Satu ayat daripada perenggan tersebut. Okey. Untuk ini awak kena buat satu perenggan sahaja untuk ulasan ini. Okey, nombor 8B. Menggunakan penanda wacana supaya murid lebih mantap. Lebih mantap kat sini maksudnya ada penanda wacana ni makna selain daripada itu, dengan yang demikian, walau bagaimanapun, awak ada penanda wacana tersebut. Okey, dan yang 8C, semak balik ulasan yang ditulis dan membetulkan mana-mana kesilapan, ejaan, tanda baca dan tata bahasa. Biasa kebiasaan ni memang macam tu lah. Lepas awak dah siap satu perenggan, awak kena semak balik. Semak ejaan, tengok kesilapan ada ke tidak di bahagian ejaan, di bahagian tanda baca dan juga di bahagian tata bahasa. Okay, saya bincangkan untuk untuk ulasan saja pada kelas kita pada malam ini. Okay. Kita tengok contoh untuk ulasan. Contoh untuk ulasan, okay, cuba tengok. Gambar foto. Gambar foto. Okay, saya kecilkan. Okay, gambar foto ini dia bagi gambar sebatang rokok yang ada bara di ujung ni. Okey.
Cuba tengok arahan dia. Lihat poster di bawah dengan teliti. Berdasarkan maklumat yang terdapat dalam poster tersebut, tulis ulasan yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan. Okey, tengok ya apa yang dia nak. Keburukan merokok terhadap remaja. Itu point awak kena bagi ulasan. Okey? Pendahuluan awak kena ingat tema dia. Ulaskan tentang tema ini untuk kena guna satu perkataan sahaja, ulasan untuk ini, untuk bahagian pendahuluan kamu. Okay, pengenalan ya. Pendahuluan ataupun pengenalan buat ulasan tentang keburukan merokok. Kita tengok jawapan dia awak belajar daripada sini ya. Dia dah bagi tahu jawapan di sini. Cuba tengok ya. Dia tengok keburukan merokok terhadap remaja. Okey, dia buat ulasan. Tabiat merokok terutama dalam kalangan remaja memberikan pelbagai kesan buruk. Nampak? Ayat yang pertama ini ialah pendahuluan. Okey. Pendahuluan tentang keburukan merokok terhadap remaja. Okey, sekarang awak tengok. Sambil selain daripada gambar rajah merokok ni, dia bagi apa ni? Mendatangkan pelbagai penyakit berbahaya. Okey, yang pertama. Kedua, kehilangan minat belajar. Okey, ketiga, membazirkan wang. Okey ya, terus ya, dia pergi kepada idea di sini. Idea ni mendatangkan pelbagai penyakit. Mereka terdedah, okey, dia terus pergi pada idea yang pertama. Mereka terdedah kepada pelbagai penyakit berbahaya seperti, okey, awak tengok sini ya, penyakit berbahaya. Ini adalah maksud yang tersurat, betul tak? Ini adalah maksud yang tersurat. So awak kena keluarkan maksud yang tersirat daripada sini. Huraikan lagi beserta contohnya. Cuba awak tengok sini. Mereka terdedah kepada pelbagai penyakit berbahaya. Apa? Ini adalah idea yang pertama. Okey, yang tersuratnya dia bagi contoh. Seperti batuk, sakit jantung, kanser paru-paru dan lain-lainnya. Okey? Ditambah lagi, hal ini akhirnya membawa maut kepada mereka. Ini wacana ni. Selain daripada itu, ni awak tambahlah nak sedapkan ayat tu kan. Okey, dia kata apa pula? Idea yang kedua, kehilangan minat belajar. Okey, tengok idea yang kedua, kehilangan minat belajar. Ini maksud yang tersurat. Yang tersirat awak tambah sendiri lepas tu dengan contohnya. Selain daripada itu, ini idea yang kedua. Amalan merokok akan menghilangkan minat belajar kerana remaja mengalami ketagihan. Ni apa dia ni? Kerana remaja mengalami ketagihan merokok, ini adalah maksud yang tersirat. Kehilangan minat belajar, maksud tersurat. Kerana ini tambah wacana tadi kan. Nak sedapkan ayat ni, kerana tersurat ni maksud tersurat. Remaja mengalami ketagihan merokok sehingga tidak dapat memberikan tumpuan terhadap pembelajaran. Ini ayat awak sendiri tau. Contoh yang awak bagi, kerana apa dan sebagainya. Ini adalah semua maksud yang tersurat. Okey, tambah pula wacana ayat yang cantik ini. Malahan. Tengok idea yang ketiga masuk. Idea yang ketiga masuk. Dia tambah ini ya, nak nyedapkan ayat ni. Malahan, rokok juga akan membazirkan wang remaja. Ini adalah maksud yang tersurat. Nampak kat sini, betul tak? Tersurat. So, dia komen balik maksud tersurat ini. Ini maksud yang tersirat pula. Mereka yang masih bergantung kepada ibu bapa terpaksa mengikat perut semata-mata mahu membeli rokok. Itu adalah maksud tersurat untuk idea yang ketiga, membazirkan wang. Ini awak punya idea sendiri, kerana dan awak tulis mengapa, contoh dan sebagainya. Itu adalah biasanya dalam maksud yang tersirat. Dan kesimpulan yang akhir sekali ialah
awak simpulkan ketiga-tiga idea ini, ya. Ketiga-tiga idea ni awak simpulkan. Kesimpulannya, tabiat merokok memberikan banyak kesan negatif kepada remaja dan seharusnya mereka menghindarkan tabiat itu. Nampak tak? Kalau awak tahu cara nak buat, senang sahaja. Dan awak perlu praktis. Faham ke tak? Nampak tak? Biasanya mungkin pelajar-pelajar tak tahu apa nak tulis kan. Ini hentam je kan. Ini cara yang sebenarnya yang membolehkan anda mendapat markah penuh. Okey, anda boleh dapat markah penuh. Okey, pendahuluan satu ayat. Okey, kesimpulan pun satu ayat. Kesimpulan tentang apa? Tentang ketiga-tiga idea ini. Nampak tak? Ini semua maksud tersirat. Sorry. Ini semua maksud tersurat. Awak kembangkan sikit, bagi contoh kerana apa akan berlaku untuk setiap idea ni. Itu adalah maksud yang tersirat. Okey, seterusnya kita ada lebih kurang berapa minit lagi? Lebih kurang 6 minit lagi kan? Okay, seterusnya, dalam ini, dalam nota yang saya bagi ni, ada beberapa lagi contoh ya. Okey, awak tengok ini gambar rajah piramid makanan ini kan. Dia bagi dalam bentuk piramid makanan. So awak tengok di sini. Okey, apa arahan dia? Dia nak suruh awak buat apa? Berdasarkan maklumat yang terdapat dalam piramid makanan tersebut, tulis ulasan yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan. Awak tengok ya. Dia punya tajuk ulasan kamu ialah tentang piramid makanan. Okey, tajuk ulasan kamu ialah tentang piramid makanan. Cuba tengok ya, pendahuluan dia apa? Piramid makanan merupakan panduan amalan pemakanan yang dapat meningkatkan kesihatan diri. Dia macam definisi. Betul tak? Untuk pendahuluan dia. Definisi. Dan seterusnya pergilah kepada takrifan yang seterusnya. Okey, bagi saya lah, kalau tengok gambar rajah macam ni, mungkin awak kena ada imajinasi sikit lah untuk nak mengeluarkan idea-idea daripada sini. Sebab ini memang 100% gambar. Betul tak? Ini adalah 100% gambar. Betul. Ya. Kita cuba tengok contoh yang lain. Saya rasa saya lebih, kalau diri saya sendiri, saya lebih suka macam ini ya, gambar dan ada, dia boleh guide kita tentang idea-idea ni. Kalau gambar semata-mata ni, awak kena melihat betul-betul gambar ni, bagaimana awak nak keluarkan idea yang berkaitan dengan gambar tersebut. Okay, kita tengok contoh yang ketiga, ulasan yang ketiga. Dia bagi awak dalam bentuk poster. Apa ni? Poster ni menerangkan tentang apa? Okey, model yang ketiga ni menunjukkan poster tentang Hari Bumi. Nampak tu? Hari Bumi. Dia bagi tarikh. Tarikh dia 22 April, Hari Bumi. Cuba awak tengok dia punya pendahuluan. Hari Bumi disambut pada 22 April setiap tahun. Nampak tak? Wah, senangnya. Satu perkataan sahaja. Ini adalah pendahuluan. Okey, ini pun perlu daya imajinasi ya untuk awak keluarkan idea-idea daripada hal ataupun perkara yang berkaitan dengan Hari Bumi. Jadi kat sini awak keluarkan idea awak, ada 3 idea. Hari Bumi mengingatkan kita agar berusaha untuk melestarikan bumi agar dapat kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Kita akan memperindah panorama alam dengan membanyakkan penanaman pokok. Selain menyejukkan, ni gambar pokok kan. Awak rasa ni kena tanam pokok lah ni. Kan? Dan juga mungkin awak boleh sebut perkara-perkara yang kita boleh elakkan daripada kerosakan bumi.
Kat sini ada ya, ditambah ni ayat wacana ayat ni. Selain itu, kita patut mengelakkan daripada melakukan pencemaran kerana pencemaran akan memusnahkan bumi. Akibat pemanasan. Ni contoh-contoh ni awak boleh masukkan sebagai maksud yang tersirat. Lepas tu apa? Ini idea awak ni kena betul-betul boleh fikir ya. Undang-undang tentang pemeliharaan alam sekitar harus kita kuatkuasakan untuk memelihara bumi agar tidak dieksploitasi oleh pihak yang rakus mengaut keuntungan. Okay, nampak tu, at least ada 3 idea kat dalam ni ya. Maksud tersurat, dihuraikan lagi maksud tersurat ataupun idea tadi dengan maksud yang tersirat. Maksudnya awak huraikan dengan lebih lanjut berserta dengan contoh-contohnya. Okey, dan akhir sekali kena ada kesimpulan. Kesimpulan adalah berkaitan dengan idea yang anda telah ketengahkan dalam ni. Kesimpulannya, Hari Bumi harus menjadi peringatan kepada kita tentang pentingnya melestarikan bumi demi kesejahteraan bersama. Maksudnya kesimpulan pun kena ringkas juga. Alright, ini adalah contoh yang ketiga ya. Dia bagi carta. Saya lebih suka yang macam ini sebab banyak idea kita boleh dapat untuk kita nak buat ulasan daripada sini. Okey, tajuk model yang keempat ini ialah faktor kedatangan pelancong asing ke Malaysia. Dia dah bagi dah berapa persen, 40% ataupun 40% ni mewakili destinasi yang menarik. 25% keindahan infrastruktur, kemudahan dan keindahan infrastruktur. Tapi saya rasa infrastruktur kemudahan. Definisi menarik keindahan, bolehlah. Dan juga 15% perkhidmatan pelancongan. Okey, layanan mesra mewakili 15%. Dan juga harga berpatutan ialah lebih kurang 5%. Saya rasa untuk data yang agak detail ini memudahkan. Cikgu tak boleh dengar. Cikgu mute. Cikgu mute. Cikgu mute cikgu.
Cikgu, suara cikgu tak dengar cikgu. Macam mana boleh tak dengar ya? Okey, gini ya. Saya bagi pada you all semua 5 contoh bagaimana nak buat rumusan. Boleh faham ya? Okey, 5 Boleh. contoh untuk bagaimana cara yang sangat baik, cara yang betul untuk membuat rumusan. Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. So, Allah. Okey, so untuk mengakhiri pelajaran ataupun kelas kita pada hari ini, saya bagi kerja rumah pada anda semua iaitu praktis formatif 3.31. Anda dikehendaki membuat rumusan untuk untuk maklumat yang bertajuk amalan 3R. Boleh? Boleh semua? Boleh Okey, cikgu. anda Boleh. tengok ya. Ya? Dengar? Dengar. Dengar, okey. Okey, awak semua pelajar-pelajar semua boleh tengok kelima-lima contoh yang saya bagi tu. Yang terbaik, itu cara yang terbaik untuk awak dapat markah penuh untuk buat rumusan. So, ini adalah kerja rumah kamu semua untuk buat rumusan berkaitan dengan rangsangan yang diberi ini ya. Amalan 3R. Okay, saya harap kamu cuba. Kalau tak faham ataupun mungkin kamu nak share dengan teacher, awak boleh masukkan dalam WhatsApp. Teacher akan berikan komen. Okay, boleh masuk dalam grup untuk apa yang awak dah buat. Boleh? Boleh semua? Boleh. Okay. Terima kasih banyak ya untuk pelajar-pelajar yang hadir pada hari ini. Awak semua dah tanda kedatangan? Belum. Belum lagi. Okey, nanti kita orang akan upload pendaftaran kedatangan dalam ataupun kehadiran dalam WhatsApp group ya. Okey, untuk itu sahaja kelas kita pada malam ini sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.